Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita nak buat video lagi, atau pakcik nak buat video lagi tentang macam mana kita nak seduh ataupun brew kopi menggunakan teknik Vietnam drip. Ni Vietnam drip dipanggil. Drip biasa tapi memang popular di Vietnam, jadi dipanggil Vietnam drip. Rasanya Vietnam drip ni ada influence daripada negara Perancis, sebab Perancis pernah jejah Vietnam dulu kan. Tapi tak apa, itu nanti kita cari maklumat-maklumat tentang sejarah Vietnam drip ni. Hari ni kita nak pakai Vietnam drip menggunakan kopi Rwanda Mayaguez wash, kopi yang sedang pakcik gunakan sekarang. Jadi first kita nak cek ratio yang sesuai. Kita cuba ratio 20 ataupun 15 lah, 15 ml ataupun 15 gram kopi dengan 200 ml air, 200 ml air atau 220. Kali ni pakcik nak guna dipanggil tu, nak pakai susu, susu kental manis ataupun susu sejat, teman-teman. Krima manis, ini bukan susu sebenarnya, krima manis. Kita grind kopi seperti biasa, kita kopi kena grind, tapi kali ni kita guna grind yang ini dipanggil grind kopi yang pakai blade. Kalau ikutkan pedomannya ataupun panduan untuk yang ini, kita kena grind lebih kurang dalam 10 saat untuk dapat kehalusan yang sesuai untuk Vietnam drip. Okey, ini dah 15. Masukkan sini 10 saat, kita kira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Okey. Jadi memang agak kasar, tak ada masalah. Itu memang kita nak yang kasar sikit supaya tak tembus, serbuk dia tak tembus ke belakang ni. Ada setengah orang dia suka apa namanya, letak kertas tu penapis dekat dalam ni. Ada juga, tapi tak ada masalah yang tu. Nak letak kertas tidak terulang. Okey, kali ni kita nak pakai cawan yang agak besar. Jadi sebelum tu, ini dah 10 gram. Kita masukkan dulu ke dalam kita punya Vietnam drip ni, 10 gram. 15 gram, sorry. Melalut pula. Cabut. Tapi pakai grinder ni akan ada variation lah kehalusan dia, sebab dia pakai blade kan. Kadang-kadang tu ada bahagian yang agak terhalus sedikit, ada bahagian yang agak kurang halus. Tapi tidak masalah. Ini tak ada masalah. Mayaguez ataupun kopi yang pakcik gunakan sekarang ni, bourbon Mayaguez Rwanda Mayaguez bourbon wash ni pakcik buat dalam roasting dia dark roast. Jadi sesuai untuk minum dengan susu ataupun latte. Tapi sebenarnya tergantung kepada cita rasa masing-masing. Okey, ni dah ketepikan dia. Boleh. Jadi dekat sini dah ada ini. Jadi dia akan keluar juga sebahagiannya. Sikit-sikit lah keluar bawah, tak apa, tak ada masalah yang tu. Okey, sebelum lepas daripada tu, tinggalkan ini dulu. Rasanya tak masak air ni. Baru nak masak air. Okey. Kita nak letak gula, susu. Untuk apa dipanggil tu 200, pakcik nak pakai 20 ml.
10% sahaja daripada air. Manis pun tak boleh, cuma nak dapatkan lemak-lemak manis sikit. 20%. Ni lah 10. Satu sudu ni 10. Jadi 2 sudu. Okey, cukup kat situ. Alhamdulillah. Oh, jadi 30. Minta maaf, terlebih sikit. Tak ada masalah, terlebih. Okey, susu kat situ. Air panas, kita letakkan apa dia panggil kopi tadi yang 6 drip ni tujuan untuk menekan biar kopi tadi tak terapung. Tekan dia sikit biar dia agak padat, tapi taklah terlalu padat sangat. Tekan dia sikit. Okey, pasangkan balik dia. Air pun dah panas. Ya, sudah panas. Sikit lagi. Biar 6 drip ni salah satu cara saja. Ikut kegemaran masing-masing. Kan ramai banyak juga kedai-kedai kopi yang dah siapkan orang kata tu kemudahan ataupun facilities. Kalau kita nak beri 6 drip ni dia punya alatnya. Okey. Transferkan air yang telah masak ke dalam gooseneck kettle, gooseneck pot yang lebih kecil. Supaya airnya kita bila boleh tuang dengan lebih apa nama ni sesuai. Okey. Kita nak buat 200. Jadi kita tuang dulu 100 ataupun tuang dulu 50 macam biasa supaya ada dipanggil blooming. 50 biar dulu. Tu dia. Biar nanti ni macam biasa, macam pour over biasa jugalah. Cuma pour over biasa dia punya orang kata tu serbuk tadi tak dipadatkan. Yang ni dipadatkan, lebih dipadatkan sikit supaya dia tak dia punya pressure. Macam mana nak cakap supaya air yang turun tu lebih entah ya entah tidak. Sama je lah. Okey, dah 50. Kita tuang lagi. Oh, tahu. Patutnya dah ada ni. Tuang lagi 100. Tak boleh terangkat juga dia. Patutnya tak terangkat. Cancel lah yang ni. $220. Kemudian tutup. Ni jenis murah je ni. Tak lama memang kalau pakai ni. Dalam 2 minit selesai. Sebab kita buat dia kasar sikit tadi. Kena pula dengan telur juga suka masak. Tu dia. Dengan roti. Roti tak bakar lagi. Tapi tak apa. Ada tu, roti bakar. Alat-alat untuk buat sarapan pagi dengan sebagai peneman kopi Vietnam ni ada. Bukan dah 1.5 minit. Tadi campur tadi dah 2 minit. Tengok. Sikit lagi. Vietnam ni, kalau dekat Vietnam kopi dia banyak kopi robusta. Dia agak keras sikit sebab orang kata kopi Vietnam tu kau ataupun keras.
Sebenarnya dia pakai kopi Robusta. Ada juga kopi Vietnam yang Arabica, tanah tinggi masih ada Arabica. Tapi kebanyakannya Robusta. Vietnam sekarang ni adalah pengeluar kopi nombor 2 rasanya. Nombor 2 tak, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 Brazil, nombor 2 sama ada Vietnam atau mana tak tahu. Nombor 3, lepas tu nombor 4 Indonesia. Kita dekat pengeluar kopi yang terbesar. Kopi Robusta Vietnam ni kalau ikutkan statistik dia, dia punya apa dia panggil tu, ataupun kopi jenis Robusta ni, statistik dia, penggunaan dia ataupun pengeluaran ni baru 16% daripada penggunaan seluruh kopi. Robusta 16%, Arabica kopi Malaysia tu, yang tu lebih kurang dalam 43 atau 4%. Yang lain 80% tu semua kopi Arabica. Arabica yang ditanam di tanah tinggi. Okey, yang ni dah habis menitik. Tapi tak apa bagus sebab apa nama ni, dia punya pemengkang dia tu tak berat. Jadi kopinya pun terabur juga, tapi tak apa. Biasa. Sebab kan ni kopi Vietnam, kita kacau dia. Baru kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tak sedap, manis. Itu nak pakai manis, tak pakai manis, tak apa. Itu cara saja, cara Vietnam drip ni. Apa dipanggil tu, kalau elok tak payah manis-manis lah pagi-pagi. Kena nasi lemak, kena apa nama ni, roti bakar, dah lah manis. Nasi lemak, nasi, karbohidrat manis. Kena pula mi manis lagi. Ganda-ganda lah dia punya peluang dia untuk dapatkan potong kaki. Terima kasih kerana apa nama ni, menonton sampai habis. Selamat mengopi di kopi-kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.